Assalamualaikum, apa khabar semua? Kembali lagi dalam Pakcik komen. Apa kata Pakcik? Dan kali ini Pakcik tertarik sangat dengan video yang selalu keluar dekat kita punya FYP dan sebagainya. Video namanya Kelepak Kelepok. Daripada asing lagi lah, Raja Viral dan Raja Kontroversi, iaitu Dato' Ali Shukri. Pakcik nak komen 5 perkara tentang video atau MV terbaru ni. Dan kita tahu ya, persaingan di antara Dato' Ali Shukri ni dengan Dato' Vida ni ibarat adik-beradik ya. Kalau Dato' Vida ada MV baru, Dato' Ali Shukri pun apa kurangnya. Cuma 5 perkara yang pakcik nak sentuh ni, pakcik harap kalau Dato' Alif ke peminat-peminat Dato' Alif ke pejuang-pejuang yang berdiri di belakang Dato' Alif, mungkin pakcik cakap ni pendapat peribadi pakcik. Kalau silap, pakcik minta maaf banyak-banyak. Mulut pakcik ni ibarat lidah yang tidak bertulang. Kadang-kadang sebagai peminat Dato' Alif ni naklah sikit menegur. Sikit menegur bukan kata pakcik baik, tapi mungkin dengan teguran ini dapat memberikan pengajaran pada orang lain juga. Yang pertama pakcik nak puji ya. Lagu ni, instrumen yang digunakan, arrangement muzik dengan kerancakan dia memang sesuai dan sedap untuk hari raya. Kepala catchy, sekali dengar dah boleh masuk dalam otak kita dan kita boleh ikut rhythm dia. Dan sesuai pula dengan suara Alif, Dato' Alif, yang suara yang dah di orang kata edit daripada suara yang sengau penyek tadi tu kepada suara yang merdu. Jadi tak ada masalah sebab banyak duit kan. Boleh setting, boleh masuk dalam ni, dia boleh adjust dan sebagainya. Itu memang pakcik puji. Lagu ni memang boleh viral, boleh sedap. Kalau kita tengok video dia, itu akan menyebabkan coy sikit. Mungkin Dato' Alif mungkin tak tengok, kata terkejut ke agaknya orang yang merancang storyboard untuk MV ni bagi surprise kepada dia. Dan kalau kita lihat ya, bukan pakcik nak muji Dato' Vida, dia punya music video tu memang ada sikit menjadi viral dengan bibir yang besar macam tu. Itu memang sifat dia. Dan itu tak ada orang kecam pun ku ikhlaskan tu. Memang ku ikhlaskan ni menyentuh kalbu kita. Dan sebenarnya kan pakcik nak tegur Dato' Alif ni sebab pakcik sayang dengan dia. Sebab dari segi inspirasi kita sebagai seorang usahawan, melihat Dato' Alif ni dengan konsisten membuat marketing-marketing yang baik. Dan ini marketing yang tidak berapa nak senonoh, mencala kredibiliti dan karisma sebagai usahawan di media sosial. Itu yang pertama pakcik puji lah. Yang empat lagi bukan nak keji tetapi penambahbaikan ya. Isu yang seterusnya adalah isu penari terkinja. Apa kata kita tengok video ni? Jom kita tengok. Ni dia. Aduh. Walaupun belum tak synchronize tak apalah. Itu dia. Okey. Isu penari ni sebenarnya, penari ketat hitam ni, pakcik tak nak sentuh tentang status jantina ya, tetapi ia boleh memberikan satu impak yang tidak elok kepada generasi anak muda yang masih confused identity. Nak jadi apa ya? Mungkin orang kata kalau anak-anak muda yang masih ada peringkat baru 20%, perangai dia, sutun-sutun dia baru 20%, bila dia tengok ni, dia akan cakap, Mak, tu dekat dalam muzik video tu boleh je Dato' Ali Shukri punya penari tu cantik je, Mak. Kita tak boleh. Kita naklah jadi macam tu. So anak-anak akan mengikut. Lembut itu bagi pakcik anugerah. Ya, lembut, sopan, orang kata sweet, cakap perlahan, budi bahasa, bukan macho, dia lembut ya. Janganlah kerana orang kata kelembutan itu dan menimbulkan kesangkaan yang tidak elok kepada netizen orang luar.
Orang akan rasa macam, wah, orang-orang yang lembut ni masuk industri pelacuran ke? Ya, bergedik-gedik sana sini. So menjatuhkan martabat lelaki-lelaki yang lembut. Lelaki lembut tidak semestinya bengkok atau songsang, dan dia punya darjat yang tinggi sebenarnya. Dan orang-orang yang lembut ni sebenarnya bukan diminta dia lahir lembut, bukan. Tetapi kalau anda dah lembut, jangan anda membawa-bawa kelembutan itu sehingga kan menampakkan anda ni rendah sangat martabatnya. Tengok orang-orang yang lembut yang martabat yang tinggi. Chef Wan, terkenal chef yang hebat di Asia. Kalau kita tengok Jafar On, terkenal dengan dalam industri hiburan. Ada ke diorang pakai pakaian perempuan dan menggeletis macam tu? Tak ada. Tengok Maka pengarah yang hebat. Ini semua adalah orang kata menjaga maruah orang-orang yang bergelar lelaki lembut. Jadi penari yang terkinja-kinja ni macam tak salah terkinja. Kalau nak terkinja bukan lagu raya. Kamu pergilah lagu Lady Gaga tu ke merangkak. Boleh. Itu yang kedua ya. Pakcik nak sentuh lah penari ni. Penari ni pun satu lagi ya. Kalau keluarga tengok tak terima mengaku anaknya macam tu. Nombor 3, pemakaian penari ni. Pakcik, itu yang pakcik sangat-sangat sedih sebenarnya. Pemakaian dia ya. Dan ada pula 2 orang influencer dijemput. Salah satunya pakcik kenal lah, Angah di TikTok yang mendapat 1 juta follower. Angah, pakcik bagi pakcik tak ada masalah. Pakaian elok, baju Melayu, baju kurung. Tapi yang seorang lagi yang, ya Allah, yang sebesar alam terbikai dia tu ya. Lepas lucutkan pula dia punya dia punya ni, tengok ya ni pakcik tunjuk ni. Ni nampak ni. Nampak tak tu? Nampak tak tu tembikai, ya Allah, besar. Ya, Angah tak kisahlah dia nak pakai baju mirip-mirip lelaki, tapi dia tak adalah pakai songkok, dan dia nampak pakai ni tak ada masalah, pakai tu bagi pakcik. Tetapi tengok yang seorang lagi yang raksasa negro ni. Dah tunjuk benda tu, dah kenapa? Konon-konon macam Mak Saleh datang ke kat kampung beraya macam tu. Alah, kalau ia pun janganlah tunjuk buah tembikai kalau awak punya tembikai ya. Besar sangat ya. Yang pada menari ni ya, yang pakai singlet ni ya. Kurang kain ke? Satu lagi pakai singlet ni, tak payah pakai singlet lah. Next time kalau nak buat video macam ni, bagi pakcik cabar ya. Antara berbogil atau pakai bikini ataupun pakai benda-benda yang yalah, benda nampak habis lah. Alang-alang tu, alang-alang nak sangat expose ya, tak payah susah ya, dengan gaya baju pakai songkok bagai ni ya, mencemar busana Melayu. Kita elok-elok je pakai baju Melayu macam Angah kat belakang tu sebelah Ali Shukri. Ali Shukri is a perfect busana. Pakai sampin elok cantik, bukan baju Melayu. Itu yang bagus. Tapi bila orang lain tengok, orang lain naik geli menyampah, meluat semua, dan sebenarnya ini tidak sebenarnya sebagai pejuang busana macam pakcik, kalau pakai lengkap keluar tak mungkin tak pakai sampin. Pakcik rasa ini salah satu kebiadaban dan tidak hormat sensitiviti orang yang berjuangkan busana-busana tradisional. Menyirap tau darah. Nak marah tapi kena sabar. Tengok je lah gelagak-gelagak ni seronok sangat macam cacing kerawit. Nombor 3. Nombor 4, aksesori yang dipakai. Bukan saja dah lah awak tu, yelah awak tu tahulah kan, awak tu pun dah tak jadi. Pakai rantai semua. Ya Allah, mana belajar tu? Okeylah, tak apalah. Pakai songkok tu. Dengan keadaan macam tu. Kau dah kenapa pakai songkok tu, dek? Kalau kau betul-betul, orang cakap apa? Pakai dah betul-betul dah rasa nak jadi pondan, nak Miss World pondan kan. Kau pakailah crown. Pakai crown. Jangan nak pakai songkok. Pakai songkok macam pakcik ni kan. Hanya untuk orang yang betul-betul menjaga tata susila. Pakcik, kalau pakcik lah ada kat sebelah kau tu menari-nari 3 ekor ni, aku pergi pijak je, so aku tak tarik, aku tak buka je seluar kau tu. Tengok geram tau. Geram betul aku. Itulah dia. Gata birah sangat. Dah kenapa? Pakai je lah. Kalau dah betul-betul macam ni, tak payah pakai baju Melayu, pakai songkok, tak payah. Kau pakai je baju kurung, baju kebaya. Dah settle. Orang pun tahu kamu pondan. Dah tak esok susah. Aduh, pondan murahan. Okey, nombor 4. Dah. Nombor 5, viral.
Macam ni sebenarnya tak kena, tak murni Datuk Ali Shukri Bukan pakcik nak mengajar Datuk berniaga, bukan. Tapi ini membikin rasa malu pada bangsa kita. Kita jaga, kita ni bangsa yang bermaruah, sopan santun, ada agama, ada bangsa berlapik-lapik, berpantun bagai. Kenapa melampau sangat tu? Songkok tadi tu kan untuk pakaian yang boleh bawa aksesori bawa solat, tutup rambut dan sebagainya. Kenapa nak terkinjam-kinjam macam tu? Hari raya ni kan lagu raya hari kemenangan. Tak salah kalau kita bakar-bakar mercun, masak-masak lemak. Orang lagi suka. Daripada kedai gelitis tu, cubalah tengok raya lain perayaan lain, Kosi Pakcai ke di bawah Bali ke. Mereka memperjuangkan diorang punya tarian-tarian naga. Ada ke naga tertunjuk naga ala-ala menunjukkan benda-benda tak senonoh? Tak ada kan. Mereka sayang kepada mereka punya perayaan. Ya Datuk, ya. Kata dah insaf. Kenapa boleh lagi approve kan storyboard macam ni Dah delete. Walaupun beribu-ribu memalukan, orang kata 7 kerunan tak habis malu. Pakcik yakin memang benda ni boleh dapat 1 million dalam YouTube. Tapi apa guna Datuk? Orang keji. Pakcik ni sayang Datuk bagi cakap ni. Tapi ni melampau sangat dah jadi kalau pakcik takkan benarkan budak-budak kecil yang ada simptom-simptom sotun ni untuk tengok. Nanti dia doa akan ikut. Geleng-geleng kepala, geleng-geleng aku siku kepala. Geram pula aku. Apa-apa pun korang tengoklah sekali lagi. Geram pula aku. Atau ya Allah, kau rasa kau cantik. Cik cantik pun tak sembul situ Aduh, abu-abu. Diva sangat. Geram aku. Aduh. So apa-apa pun korang hargailah. Orang kata tegur menegur ni baik. Kalau kita tak ada yang menegur, kita toksik-toksik je, tak ada nasihat, sama bila lah tak jadi. At least kita adalah semangat untuk menegur. Kalau kita tak menegur dengan macam pakcik ni, mungkin pakcik pun kena toksik juga nanti. Pakcik tak kisah. Tapi korang tegurlah dengan keadaan dalam hati. Tapi korang jangan tengok lebih-lebih yang tembikai ni berapa kilo tembikai pakcik tak tahu. Okey. So apa-apa pun, terima kasih pakcik berikan pendapat. Semoga semua mendapat iktibar. Kita sama-sama jadi yang terbaik dari masa ke semasa. Semalam adalah pengalaman kita dan hari ni kita buat yang terbaik untuk jaminan esok yang cemerlang. Jumpa lagi. #Pakcik Gaming, Pakcik Tapawai, Pakcik TikTok, Pakcik Nujum, Pakcik Kurta Putra. Bersama Pakcik Syam Putra Razali. Mohon maaf anda terkasar bahasa.